Jadi kita sambung balik. Tadi kita kata apa? Kita kata kalau proses pengajaran tak ada, maka ilmu tu tak sampai. Ya? Awak tahu tak nak sembahyang kalau tak ada orang ajar? Tak tahu. Awak tahu tak nak cakap benar tu maknanya bagus tak bagus? Awak tahu tak? Tak. Awak tahu tak langgar cakap Umi tu salah? Awak tahu tak kalau menderhaka pada Umi tu dosa besar? Tak. Tahu tak? Awak tahu tak nak ambil wudu? Tak. Tak tahu. Awak tahu tak nak makan? Tak. Tahu. Makan tak payah ajar. Makan tak payah ajar. Awak tahu tak nak tidur macam mana? Tahu. Tahu. Saya pun dah tak ada pandai makan. Tidur tak payah ajar. Ada benda yang tak payah ajar. Berak tahu tak? Tahu. Tahu nak berak, nak genjit, itu benda yang dipanggil benda yang fitrah. Fitrah tu maksudnya berak tahu tapi basuh berak tak tahu. Okey? Itu contoh. Tak tahu nak basuh. Tak tahu nak basuh. Orang-orang yang bukan Islam, orang Cina ke apa semua, dia basuh berak apa dia? Pakai lap je. Pakai kertas, pakai tisu. Dia tak pakai air. Abi dulu pergi, first time Abi travel, Abi pergi ke UK masa belajar. Sampai di Amsterdam, transit. Amsterdam di Holland, transit. Abi pun sakit perut. Masuk toilet, dah selesai semua berak. Tak ada air. Tisu je. Sudah. Sudah masuk Tak ada air. Pipe air pun tak ada dalam toilet dia. Astagfirullahalazim. Lepas tu macam mana? Terpak tisu lah. Terpaksa lah lap tisu. Bersih ke lap dengan tisu ni? Tak. Okey, secara umumnya dia bersih dan boleh dibuat solat lah. Mana boleh. Walaupun kita tak basuh, tapi sebenarnya dia panggil istinja. Istinja tu boleh sebenarnya. Boleh kalau ikutkan cara menghilangkan najis, ialah dengan cara kita hilangkan najis gunakan apa-apa yang itulah. Tapi dikala tidak ada air, tapi kalau ada air kena basuh lah. Tapi kalau dah tak ada air, kita boleh lah tu, kita darurat lah tu. Sebab guna tisu ni dia tak hilang bau. Dia tak hilang bau. Sebenarnya najis kita ni kalau pakai air pun tak hilang bau. Tak hilang 100%. Tak percaya? Tak percaya? Okey, bila basuh berak, cuba tak basuh dengan sabun. Cuba cium tangan dia. Cuba tangan awak tu. Pernah cium tak? Lepas basuh berak, pernah cium tak? Tak pernah cium? Cuba cium. Pernah kan? Okey, itu menunjukkan bahawa bila kita basuh berak, memang najis tu akan baunya masih ada lekat pada tangan kita. Sebab itulah najis yang lekat bau tangan kita tu, antaranya dia ada banyak bakteria, banyak kuman kat situ. Lepas tu bila kita basuh berak, dia kena basuh tangan dengan sabun. Bukan dengan air je, tak cukup. Basuh dengan sabun. Okey, siapa yang ajar awak basuh tangan dengan sabun? Sama ada Abi ataupun Umi ataupun di sekolah. Mungkin cikgu ajar di sekolah. Okey, banyak juga ilmu-ilmu yang awak-awak semua dapat, anak-anak dapat daripada sekolah. Abi tak ajar banyak dekat sekolah. Abi tak ajar matematik, Umi ajar matematik. Abi ajar matematik memang tak jadi. Okey, Abi matematik fail. Okey. Jadi penting tak proses belajar ni? Dia ada dua proses, mengajar dan belajar. Kalau Abi nak mengajar tapi anak-anak tak nak belajar, boleh tak? Tak boleh. Abi panggil jom anak-anak, malas lah, nak tidur lah, ngantuk lah, boring lah, tak best lah. Contoh kalau anak-anak cakap macam tu, agak-agak apa Abi buat kalau buat anak-anak cakap macam tu? Peng. Jadi inilah pentingnya ada kuasa. Abi ada kuasa tak? Tak ada. Apa kuasa Abi? Kuasa veto. Kuasa veto. Tapi Abi tak pakai veto 100% lah. Banyak benda-benda juga Abi bincang dengan timbalan Perdana Menteri Abi ni. Umi tu. Abi Perdana Menteri. Umi timbalan Perdana Menteri. Awak rakyat. Awak rakyat. Okey, awak rakyat kena. Awak adalah menteri Luar Bandar.
Okey. Awak kakak ada lagak sedikit kuasa Ada sedikit kuasa sebab dia paling tua. Tapi bukan bertaraf menteri lah. Bukan bertaraf menteri. Okey. So, pentingnya proses apa jadi kalau sekiranya proses pembelajaran tak berlaku dalam hidup manusia. Mana dah mula, contohlah satu ketika tak ada orang dah nak mengajar. Tak ada orang nak mengajar. Semua guru-guru berhenti tak nak jadi guru sebab mungkin dia kata mungkin satu peringkat gajinya rendah sangat guru ni. Semua tak ada orang nak mengajar. Ustaz-ustaz pun tak nak mengajar, semua ustaz pergi masuk bisnes belaka sebab jadi ustaz ni tak kaya. Semua pada masa tu contohnya orang nak kaya-raya belaka. Yang tak kaya ni, maka kalau selagi tak kaya, selagi tak jadi jutawan, miskin lah orang tu semua. Semua nak jadi jutawan. Jutawan barulah selesa lah hidupnya. Contoh, pada masa akan datang, mungkin gaji macam habis sekarang ni tak cukup. Kena ada 1 juta. Contohnya, barulah cukup. Artinya semua orang tak nak mengajar. Mengajar ni tak untung. Mengajar ni tak boleh makan pun, contohnya. Bayar gaji pun tak cukup. Jadi akhirnya orang meninggalkan semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan mengajar. Cikgu matematik tak mengajar, cikgu sains tak mengajar, cikgu kemahiran tak mengajar, cikgu ustaz-ustaz tak mengajar. Tak ada orang mengajar dah pada masa tu. Agak-agak apa jadi pada masyarakat? Pada awak semualah kalau awak hidup di masa tu. Awak yang ada mak ayah pun tak nak mengajar. Mak ayah pun dah tak mengajar. Habis semua tak ada ilmu jahil. Pada masa itu akan rosaklah manusia. Rosak. Kenapa rosak manusia? Rosak manusia tak tahu. Tak ada orang ajar. Kan? Dia pergi macam anak-anak. Contohlah pada masa tu kan, pergi tengok ada makanan. Kan? Makan habis. Orang marahlah. Dia tak tahu makan habis tu. Kalau makanan kat rumah, kalau dia makan seorang habis tu, dia tak tahu benda tu salah. Abi tak makan lagi, Umi tak makan lagi, adik-adik tak makan lagi. Dia pun makan habis. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Dia tak tahu makan habis tu salah. Kan? Apa jadi? Marah tak? Marah lah. Marah apa buat? Takkan marah je. Takkan popek-popeknya apalah Fini ni makan habis. Contoh. Makan apalah adik ni kan? Jadi Abi pun pergi tampar ni. Tampar sampai berdarah. Contoh. Sebab apa? Abi tak tahu pun benda tu haram. Abi tak tahu benda tu tak boleh. Polis datang tangkap. Mana saya tahu? Polis pun tak tahu nak tangkap macam mana. Sebab polis pun tak ada ilmu. Contoh. Hancur tak? Hancur. Lepas tu tengok barang ada. Komputer Abi kat tu. Ambil pecahkan. Geram. Pecahkan. Tak tahu okey je Abi ingatkan mainan. Ingat kau boleh pecah-pecah sebab tak tahu benda tu. Contohlah. Susah tak hidup? Susah, sangat susah hidup manusia ni. Manusia akan berkelahi, bergaduh, berbunuh-bunuh sebab dia tak tahu bunuh tu salah. Hari ni kenapa orang tak bunuh orang? Kenapa Abi tak bunuh anak-anak? Sebab Abi tahu bunuh tu haram. Bunuh anak perempuan. Orang ni sebab tu jahil. Orang dulu, zaman-zaman dulu sebelum Nabi sampai, sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, anak perempuan lahir je cekik, mati, terus mati, bunuh. Kan? Ada sahabat pergi gali sebelum dia masuk Islam. Umar radhiyallahu disebutkan, yang Sayyidina Umar masa tu, masa sebelum Islam, anak perempuan ni dia sendiri. Dia pergi bawa pada pasir, gali lubang, anak tu hidup-hidup letak dalam tu, timbus. Mati anak tu, anak perempuan. Dulu zaman dulu sebelum datang Islam, anak perempuan ni anak yang hina. Dulu. Hina. Tak ada nilai. Memalukan keluarga. Tak boleh buat kerja. Sebab anak perempuan kan dia bukan macam tak boleh pergi perang. Sebab dulu kerja dia perang je. Zaman dulu dia ada geng-geng dia, puak-puak dia, kabilah-kabilah dia. Dia nak dapat makanan macam mana? Dia pergi merampas lah, merompak, membunuh. Jadi anak perempuan dekat rumah tak boleh buat apa-apa. Buat habis duit buat habis beras zaman dulu. Jadi dia nampak anak perempuan ni tak ada nilai. Anak perempuan ni bagi zaman dahulu, zaman jahiliah, lahir anak perempuan ni jadi hitam muka dia. Marah dan malu. Malu sangat, aib sangat tak zaman dulu.
Sebab tu dia bunuh. Dapat anak perempuan bunuh, anak perempuan bunuh. Itu zaman dulu. Zaman sebelum kedatangan Islam Mana nak membiak. Tapi itulah. Jadi itu zaman sebelum datangnya Islam. Tapi bila Islam datang, Islam haramkan benda tu. Membunuh itu adalah satu dosa yang besar. Siapa yang membunuh seorang Muslim, seakan-akan dia membunuh seluruh umat Islam keseluruhannya. Dosa dia besar. Jadi ilmu tak? Ilmu. Asalnya dia bunuh tak kisah. Tapi bila dapat ilmu, bila mereka masuk Islam, dia terima Islam, maka dia dah mula stop bunuh. Tak bunuh dah. Sebab apa? Sebab benda tu haram, benda tu dosa besar. Kalau Nabi tak bagi tahu, mereka terus bunuh. Faham tak? Kenapa dulu orang minum arak? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dia tak tahu. Kan? Dulu sebelum tu, orang minum arak, datang solat pun minum arak. Zaman mula-mula Islam, orang kata mabuk, Allah akbar sembahyang. Mabuk kan. Kalau kita ni zaman jahiliah, zaman mula-mula Islam dulu, kan, sambil-sambil habis borak-borak ni, minum arak. Kan, anak-anak pun minum arak. Kan, zaman dulu. Sebelum masa Islam mula datang, arak tak haram. Asal dia. Lepas tu dia sampailah akhirnya dia haram. Bila haram, semua dipecahkan tong-tong yang simpan arak tu sampai banjir pada masa tu. Di Kota Madinah tu. Banjir tu banyak nak cerita, bukanlah banjir sampai tenggelam. Banjir tak arti banyaknya arak-arak yang dibuang. Walaupun mereka sayang, arak ni mahal. Payah nak buat, lama nak buat. Yang kena peram bertahun-tahun kadang-kadang tu. Baru jadi arak. Contoh kan. Jadi bila ada ilmu, dia ilmu saja pun tak cukup. Ilmu saja tak cukup. Awak ni banyak dah ilmu sebenarnya, tapi masih tak beramal. Itu masalah dia. Kenapa tak beramal? Ilmu dah ada. Apa ilmu awak ada? Ilmu awak apa ada saja. Haram melanggar cakap abi dan umi. Haram tu. Bila haram, bila kamu buat, anak-anak buat, berdosa. Bila berdosa tu apa dia? Masuk neraka. Neraka tu tempat azab yang sangat dahsyat. Tahu tak? Tapi langgar juga. Tak dengar juga cakap. Engkar juga. Jadi macam mana tu? Kenapa jadi macam tu? Setan, kesian setan. Marah ke setan ni. Senanglah awak macam tu. Bila sampai ke akhirat, ya Allah, kami ni sebenarnya tak nak buat, tapi syaitan suruh buat. Agak-agak Tuhan lepas ke? Agak Allah lepas ke? Allah Ta'ala tanya, aku bagi akal pada kamu tu. Akal. Yang kamu ada otak tu, kamu buat apa? Kenapa kamu tak fikir? Kamu ada ilmu, kamu tahu, tapi kenapa kamu tak fikir? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Tak terjawab kita di akhirat nanti kalau Allah Ta'ala tanya soalan tu. Sebab itulah, ilmu saja tak cukup. Ilmu wajib ada, tapi tak cukup selagi mana dia tidak diamalkan. Dalam pepatah Arab disebut al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Maksudnya apa dia? Al-ilmu, ikut abi. Al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Okey, maksud dia apa dia? Al-ilmu bila amal, ilmu yang tidak ada amalan. Artinya ada ilmu, macam awak-awak semualah. Ada ilmu, tahu tak? Tahu tak? Apa hukum dia kalau melanggar cakap umi abi? Haram. Haram hukum dia. Bila haram maka berdosa, tahu tak? Tahu. Tapi tak beramal. Maka dalam pepatah Arab disebutkan kasyajari bila thamar, seperti pokok yang tak ada buah. Pokok besar.
Ada daun je, besar, tanam bubuh baja, jaga, tak ada buah. Untung tak? Tak. Awak tanam pokok durian, musangking. Musangking ni durian yang sangat luar biasa. Pernah makan ke musangking? Tak. Belum pernah, doa lah supaya Allah Ta'ala sampaikan durian musangking kat kita. Okey. Musangking ni harga dia sampai RM80 sekilo. Kalau masa musim dia yang tidak musim lah. Kalau musim yang apa nama ni, yang tidak apa, kalau basah, kalau musim dia banyak, dia murah. Tapi biasanya RM80 sekilo. Kalau sebiji tu 100 lebih satu biji musangking. Baik. Jadi oleh kerana awak tahu ya, bahawa musangking ni satu pokok durian, satu pokok buah yang sangat mahal, awak pun tanamlah banyak-banyak. Masa tu ada duit sikit, tanam pokok, tanam. Awak bubuh baja, siram, jaga pokok pun besar. Wah, seronok, besar. Pokok orang lain dah berbuah semua. Pokok awak semua tak berbuah. Pokok je cantik, besar, sembuh, tapi tak buah. Happy tak agak-agak? Tak. Seronok tak? Dah tunggu 5 tahun. Tunggu dah besar 10 tahun tak berbuah pokok, tapi sihat. Pokoknya segar, pokoknya bagus, cantik, naik tinggi, cantik, menghijau je daun-daun dia, segar, tapi tak ada buah langsung. Agak-agak happy tak awak? Tak. Samalah ibaratnya macam itulah kita nanti, kita tanam pokok, ilmu ada kan? Ilmu ada, pokok lah tu. Tapi bila pergi akhirat nak ambil buah dia, tak ada, kosong. Tak ada buah. Macam itulah awak akan menyesal, awak akan rasa, ya Allah, menyesalnya hari tu buat amal, tapi awak ada ilmu banyak. Tahu semua, tahu halal haram, tapi masih lagi buat benda yang haram. Yang wajib suruh buat, tak buat. Untung ke rugi? Rugi sangat-sangat. Rugi dunia tak apa. Rugi dunia tak apa, ada masa lagi kita boleh ubah. Okey, semalam contohnya dah buat apa yang melanggar perintah Allah, perintah Nabi, perintah Habib, perintah Umi, dah buat. Sebelum tu dah ada ilmu dah, tapi buat lagi. Kan? Hari ni Habib tegur lagi. Habib bagi pesan lagi kat anak-anak. Jangan lakukan sesuatu yang bercanggah dengan hukum Allah. Bercanggah dengan hukum Allah tak apa. Antaranya ialah melanggar cakap Abi Umi. Melanggar hukum Allah tak? Melanggar hukum Allah tu berdosa besar. Yang orang yang langgar perintah mak ayah dia, kalau mak ayah dia sedih, Umi menangis, sedih, dosa besar tu. Boleh masuk neraka dengan sebab tu. Dah tegur dah sebelum ni dah. Dah ada ilmu dah. Lepas tu semalam buat lagi. Hari ni tegur lagi. Tambah lagi ilmu. Semalam tak baca al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ini tambah ilmu tak? Tambah ilmu baru hari ni. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Tegur lagi. Dapat ilmu. Semalam dah salah tak? Semalam dah salah. Okey. Rugi tak? Rugi sebab berdosa semalam. Dan minta maaf dengan Umi. Okey. Boleh berubah tak? Boleh kita ubah lagi. Tapi bila kita mati sampai akhirat, boleh ubah tak? Dah tak boleh ubah. Menangislah awak, meraunglah awak. Dalam kubur pun, kalau dia buat maksiat banyak, dalam kubur pun dah kena hentam dekat malaikat. Malaikat munkar dan nakir dah pukul. Dah belasah kita dalam apa kubur kalau kita tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh, atau berbuat benda yang haram. Ular, jengking, kala semua datang gigit. Dahsyat dalam kubur. Boleh ubah tak? Boleh minta, oh ya Allah, tolong ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku tak dengar cakap mak ayah aku ya Allah masa dunia ya Allah, aku tak solat semaya elok-elok ya Allah. Menyesal. Aku banyak dosa ya Allah, pulanglah aku ke dunia ya Allah, aku nak bertaubat, aku nak buat baik ya Allah. Agak-agak Allah bagi peluang balik tak? Dah mati ada tak orang hidup balik? Ada tak orang balik? Bila dia mati balik. Lepas tu cerita apa yang ada dalam kubur, ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Belum lagi balik. Tak mati. Yang biasa tak mati.
Kalau ada orang dalam kubur, seorang je cukup lah. Ya, seorang yang betul-betul mati, yang telah dibuktikan oleh apa namanya, contohnya doktor mati. Ada tarikh kematian dia, surat mati dah ada, dah tanam, semua orang saksi, dah mati. Tiba-tiba malam dia keluar, Allah Ta'ala bagi hidup balik. Buka, pecah dia punya liang lahat dia tu, kayu yang menutup dia tu, udah gali-gali keluar hidup. Dia pun keluar, esok live television, live Facebook. Hari ini saya nak cerita kepada tuan-tuan semua bahawa saya pada sekian-sekian telah mati. Setelah ada ini, kalau tuan-tuan tak percaya, ini surat kematian saya. Ini doktor yang dah umur 80 tahun tu, yang dulu pernah memberi sertifikat pada saya bahawa saya mati. Doktor ni masih hidup. Ini pakcik-pakcik ni yang depan saya ni, semuanya yang menyaksikan saya memang dah mati. Saya dah kena tanam pun. Ini kubur saya. Saya boleh tunjuk ni gambar kubur saya. Tuan-tuan boleh pergi tengok kubur saya sekarang ada. Tapi dah terbuka sebab saya dah keluar. Lepas 20 tahun saya duduk dalam kubur, dia kena azab seksa yang teruk sebab dosa saya. Maka Allah Ta'ala bagi peluang saya hidup sekali lagi untuk bagi tahu pada tuan-tuan semua bahawa dahsyatnya azab kubur itu. Tengok ni, kesan lebam-lebam pada muka saya. Ni saya kena gigit kat ular. Ini dekat kepala jengking. Ni kepala saya botak semua kena gigit kat ular. Contohlah macam tu. Facebook live, seluruh dunia orang tengok. Agak-agak awak insaf lah. Insaf pun sekejap. Orang kata betul tak yang tak tidak. Tapi sebahagian yang percaya, dia akan rasa ya Allah dahsyatnya. Kan? Muka dia pun dah teruk dah sebab dia kena azab. Dah teruk muka dia macam tengkorak tu lah. Maknanya Allah Ta'ala hidupkan sekejap je, bukan lama, lepas tu dia akan mati terus lepas tu. Contoh, datang motor rambut dia tak ada, dah kering macam kurus kering, tapi bercakap boleh cakap lagi. Bau busuk lah semua macam tu. Orang kena azab dalam kubur teruk kan. Contohnya lah macam tu. Buat live dalam Facebook. Ramai tak orang tengok? Ramai orang tengok. Orang pun share. Ramai tak insaf? Ramai yang insaf sebab dia nampak ni betul ni. Tapi ada tak Allah Ta'ala hantar balik orang yang mati masuk dalam kubur balik-balik? Tak ada. Yang awak tengok tu zombie tu bukan betul pun. Tengok movie zombie apa semua kan, bukan betul pun. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Sebab Allah Ta'ala nak suruh manusia guna fikiran dia, otak dia. Allah Ta'ala jadi manusia ni semua ada otak, berfikir. Allah Ta'ala bagi otak, kemudian dengan otak tu kita boleh belajar, kita memikir, memahami. Itu sebab yang Allah bagi otak kat awak, suruh berfikir. Nak buat apa-apa tanya dulu, tunggu sekejap. Belum buat apa-apa, Umi suruh tadi, Umi suruh, kakak basuh pinggan. Akak kena fikir terus, ini basuh pinggan ni Umi suruh ni wajib buat, tak boleh tangguh. Terus pergi. Itu orang yang bijak, gunakan otak dia. Okey, kalau kata tak apalah, sekarang lah, besok lah, itu guna otak juga, tapi guna otak secara yang salah. Faham? So gunalah otak yang Allah Ta'ala bagi tu dengan cara yang betul. Buatlah cara yang terbaik. Sebab nanti kita akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak-anak, baru kita sentuh pasal belajar. Jadi dua tu, Allamal Quran. Quran tu tak sentuh lagi tu. Baru allama, mengajar. Jadi pentingnya kita mengajar, bagi orang ada ilmu mengajar. Akak ada ilmu lebih, ajar orang lain. Ajar Afini, ajar adik Uni. Abi ada ilmu, Abi ajar juga, share. Jadi Alhamdulillah, sebab ada PKP ni, larangan pergerakan ini, kita ada masa yang sedikit banyak. Alhamdulillah dapat setiap kali subuh kita boleh solat subuh sama-sama, boleh baca Quran sama-sama, boleh ada tazkirah sama-sama. Ini cara keadaan Abi menyampaikan, share ilmu dengan anak-anak. Walaupun menguap, tidur, tutup mulut, menguap, tak apalah, dapat juga pahala insya-Allah ya. Insya-Allah duduk sama-sama dengan Abi. Okey? Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, itu saja kita punya tazkirah ringkas kita. Jam menunjukkan 7.30 pagi, lebih kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Ya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.